Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafakkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dapat kita bertemu sekali lagi untuk kita meneruskan kuliah pengajian kitab turas kita ini pada pagi ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita baca ataupun kita sambung kitab kita yang pertama ini. Baik, kita sambung kitab kita yang pertama, iaitu kitab Hidayatus Salikin pada muka surat pada muka surat 178 yang cetakan Jawi punya, muka surat 178. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bibarakatihi fid daraini amin. قال وتصعد الحفظة بعمل العبد حتى يجاوزوا به إلى السماء الخامسة كأنه العروس المزفوفة إلى بعلها فيقول لهم الملك الموكل بها كفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه واحملوه واجعلوه على عاتقه أنا ملك الحسد إنه كان يحسد من يتعلم ويعلم ويعمل بمثل عمله وكل من كان يأخذ فضلا على العباد كان يحسدهم ويقع فيهم أمرني ربي ألا أدع عمله يجاوزني إلى غيري. Sekarang kita akan meneruskan lagi perbicaraan yang kita bicarakan pada kuliah yang sebelum ini, iaitu perjalanan amalan kita menuju ke langit. Sekarang dia akan sampai kepada langit yang kelima. Maka katanya, artinya sabda Nabi SAW, dan malaikat yang menjaga hamba Allah itu naik dengan amalan hamba itu mereka lalu hingga ke langit yang kelima. Sampai ke langit yang kelima dah. Sekarang ni sudah mencapai ke langit yang kelima. Seolah-olah mempelai yang diarak kepada suaminya. Jadi cantiknya amalan tu seolah-olah mempelai, yang ni pengantin perempuan yang diarak, yang dibawa kepada suaminya. Itu adat orang dahulu ataupun adat dalam masyarakat Arab ke apa ke.
Jadi mereka bawa pengantin perempuan itu ke rumah pengantin lelaki. Hantar, mazfufah dipanggil. Itu. Mungkin dalam masyarakat Melayu kita ni tak ada. Kita biasanya pengantin lelaki pergi ke rumah pengantin perempuan. Okey, begitu. Jadi dihiaskan perempuan tadi, dicantikkan perempuan tadi dan diserahkan pada suaminya. Itu malam zafaf dia panggil, malam pertama. Jadi amalan itu digambarkan, amalan seorang itu digambarkan seperti pengantin perempuan pada malam pertama yang hendak diserahkan kepada suaminya, cantik dengan perhiasannya, dengan solekannya, dengan baju yang cantiknya, dengan berwarna-warni, dengan wanginya dan sebagainya. Kan? Malam pertama kan, macam itulah ibarat amalan kita. Maka malaikat yang menjaga pintu langit itu berkata kepada malaikat yang membawa amalan itu. Lalu malaikat langit yang kelima pun dia jaga. Dia kata apa? Dia kata, berhenti dan palukan dengan amalan ini ke muka tuannya. Berhenti, kau ambil amalan ni bagi lempar ke atas muka. Lempar, palu tu lempar ke atas muka dia. Maknanya kami tak nak terima lah. Malaikat tak bagi lepas sampai melepasi langit yang kelima. Jadi kau ambil amalan ni, bawa balik turun dan lempar ke atas muka tuan dia. Kenapa? Dan kamu tanggungkan serta kamu letakkan ke atas batang lehernya. Dan kau ambil amalan ini, letak atas batang leher dia. Amalan yang dia buat tadi, kau bawa balik turun dan letak ke atas batang leher dia. Kata malaikat tu lagi, malaikat yang jaga langit kelima tadi, dia kata apa? Akulah malaikat yang mempunyai dengki. Maksudnya malaikat yang menjaga orang-orang yang dengki. Yang ni aku mengetahui orang yang dengki pada orang lain. Sesungguhnya ia orang yang tuan amalan tu tadi, dengki kepada orang yang belajar ilmu dan mengajarnya. Ini dia sebut dengan khusus, iaitu dengki kepada orang yang belajar ilmu dan juga dengki kepada orang yang mengajar ilmu. Maksudnya dengki kepada alim ulama dan juga dengki kepada penuntut ilmu agama khususnya. Jadi tuan-tuan semua, dengki ini dosa besar. Tetapi dia lebih besar lagi kalau dengki kepada orang alim dan juga dengki kepada orang yang menuntut ilmu, yang mana orang yang menuntut ilmu itu dalam perjalanan untuk menjadi orang alim. Jadi tuan-tuan kena ingat, dengki itu dosa besar, tapi lebih besar lagi kalau dengki kepada orang alim. Jadi tuan-tuan semua jangan dengki kepada orang alim. Orang alim ni tuan-tuan semua, mereka ini pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala pilih mereka untuk jadi letakkan ilmu ke dalam diri mereka. Tuan-tuan semua, bukan semua orang yang belajar boleh jadi alim. Tetapi bila Allah Subhanahu Wa Taala pilih mereka untuk jadi alim, maka alimlah. Itu pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tu? Terskip satu hadis. Okey, tak apa. Kita baca semula. Telajak. Okey, baik. Langit keempat dulu, langit keempat. Tak baca lagi langit keempat. Okey, insya-Allah. Semula tuan-tuan, semula. Qala wa tas'adul hafazatu bi'amalil 'abdi yazharu kama yazharul kawkabud durriyu lahu dawiyun min tasbihin wa salatin wa siyamin wa hajjin wa umratin hatta yujawizu bihi ila as-sama'ir rabi'ah. فيقول لهم الملك الموكل بها قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه وظهره وبطنه أنا صاحب العجب أمرني ربي ألا أدع عمله يجاوزني إلى غيري إنه كان إذا عمل عملا أدخل العجب فيه. Okey, artinya sabda Nabi SAW, dan naiklah malaikat yang menjaga amalan hamba Allah itu, keadaan amalannya bercahaya seperti bintang yang sangat bercahaya. Dan bagi amalan itu ada suara dengungnya daripada tasbih
sembahyang, puasa, haji dan umrah. Jadi amalan tu cantik dan ada bunyi yang elok lah. Bunyi sedap lah, berlagu. Jadi amalan itu berbentuk amalan dunia yang dibuat seperti tasbih, sembahyang, puasa, haji dan umrah. Hingga mereka lalu dengannya sampai kepada langit yang keempat. Maka malaikat yang menunggu pintu langit itu berkata kepada para malaikat yang membawa amalan itu, berhenti dan palukan dengan amalan ini ke muka ampunnya amalan itu, ke belakang dan ke perutnya. Kau balik amalan ni dan palukan muka dia, belakang dia dan perut dia. Perut tuan yang buat amalan ni. Pasal apa? Dan kerana akulah ampunya takjub. Yani aku yang mengetahui amalan orang yang takjub, sedang aku disuruh oleh Tuhanku supaya aku tidak meninggalkan amalannya yang melalui aku kepada yang lain daripadaku. Kerana apabila ia beramal, dia masukkan takjub dalam amalannya. Jadi kata malaikat, orang ni bila dia buat amal, dia takjub. Dia rasa bangga diri. Takjub ni tuan-tuan semua, bangga diri. Syok sendirilah, mudah dengan bahasa sekarang, syok sendiri. Bila contoh kita katalah, kita sedekah. Kita bawa masuk dalam tabung masjid RM100. Datang perasaan dalam hati kita, rasa-rasanya lah, tak ada orang ni kalau sedekah bawa masuk dalam tabung masjid RM100 ni. Kita rasa hebat diri kita. Kita rasa bangga diri. Padahal ada orang sedekah lebih banyak lagi daripada, tapi dia rasa. Bila dia bangun malam, dia semayang. Tiap-tiap malam dia bangun qiyamul lail, semayang 10, 20, 30 rakaat. Dia terlintas dalam jiwa dia, dalam hati dia. Dia rasa, tak ada orang ni macam aku ni. Tiap-tiap malam bangun. Jadi dia rasa bangga diri, dia rasa hebat diri dia rasa takjub terhadap diri dia, kagum terhadap diri dia. Orang yang macam ni dipanggil sebagai mu'jibun, orang yang mentakjubkan binafsihi, dengan dirinya sendiri. Perbuatan tu dipanggil ujub. Jadi orang yang ujub ni tuan-tuan semua, dia tak ada terlibat dengan orang yang ketiga. Dia seorang diri dia je. Dia tak ada kata dia terlibat dengan merendahkan orang. Dia tak ada terlibat dengan menghina orang. Tak. Kalau dia terlibat dengan merendahkan orang, menghina orang dan sebagainya, itu masuk dalam kategori takabur. Tapi di sini hanya dia rasa diri dia ni hebat. Sedangkan kehebatan yang ada pada dirinya itu, kalau betul-betul hebat sekalipun, bukanlah daripada dirinya sendiri. Itu adalah daripada anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kerana itu dalam hadis Nabi SAW ada 3 perkara yang menghancurkan. Salah satunya ialah ijabul mar'i binafsihi. Seseorang itu merasa ujub, merasa kagum dengan dirinya sendiri. Kalau dia ada ilmu, dia rasa, payah dah nak cari alim macam aku ni. Kan? Boleh mengajar, boleh baca kitab Arab, boleh buat itu, boleh buat ini. Dia rasa macam ni. Sedangkan wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas orang yang mempunyai ilmu, ada lagi orang yang berilmu. Ada lagi orang yang berilmu. Ada lagi orang yang berilmu. Tak boleh lagu tu kita tu semua. Itu ujub. Jadi amalan orang yang ujub ni, Allah Subhanahu Wa Taala lambung balik dan tidak diterima. Tak lepas sampai ke langit yang keempat. Jadi naik langit kelima, oleh kerana kita dah baca tadi separuh, kita sambung sajalah. Jadi orang yang langit kelima tadi, amalannya tadi tidak diterima sebab apa? Sebab dia ada dengki, khusus yang disebut dalam riwayat ini, dengki kepada orang yang mengajar dan juga orang yang belajar ilmu agama. Ini kan orang yang menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang alim ni dia menyampaikan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Sesungguhnya Nabi SAW tidak meninggalkan dinar dan dirham, tetapi Nabi SAW meninggalkan dan mewariskan ilmu. Jadi yang menerima pusaka ilmu itu adalah para ulama. Tiba-tiba kita bagi dengki pula kepada orang yang menerima pusaka Nabi SAW. Jadi besarlah kesalahan dan dosanya, kan? Kalau kita dengki kepada waris ataupun kita bergaduh kepada waris dan waris dan penerima pusaka kesultanan. Contohnya dia ni Tengku Mahkota.
Itu pun dah teruk dah tuan-tuan semua. Kan, walaupun kita tak bergaduh terus dengan Sultan, Tengku Mahkota anak dia, yang suatu hari nanti dia akan akan mewarisi kesultanan ayah dia tu tadi. Kan dah teruk tu. Bukan terus bergaduh dengan Sultan. Macam itulah ibaratnya kita kata bergaduh dengan para alim ulama ataupun berdengki dengan para alim ulama, maka besarlah kesalahannya. Besarlah jenayahnya. Orang yang menuntut ilmu pula, dia dalam perjalanan untuk menuju menjadi alim. Tapi hari ni tuan-tuan semua, kadang-kadang alim ulama ni tuan-tuan semua dipandang sebelah mata. Orang marah, orang dengki kepada alim ulama, orang hina dan sebagainya tuan-tuan. Jangan tuan-tuan semua. Ada satu pepatah mengatakan, ni bukan hadis, pepatah, fa inna luhumal ulama'i masmumatun. Sesungguhnya daging para ulama itu adalah beracun. Fala ta'kuluha. Jadi jangan makanlah. Boleh kita kritik ulama, boleh tuan-tuan semua. Itulah kesinambungan ilmu, iaitu konsep kritik, mengkritik, berdebat dan sebagainya, tapi dengan cara yang betul. Satu para ulama bila mereka berdebat untuk mencari kebenaran. Suatu mereka melarang berdebat dengan orang yang jahil. Ulama larang kita berdebat dengan orang yang jahil. Sebab apa ulama larang berdebat dengan orang yang jahil? Sebab kalau berdebat dengan orang yang jahil, tidak akan mencapai apa-apa faedah. Sebab orang jahil, bila dia datang ke medan perdebatan, dalam kepala dia set satu benda je, dia nak menang. Tetapi ulama, bila mereka datang berdebat, munazarah dan sebagainya, berdebatlah kita katakan, dalam kepala mereka letak bukan nak menang. Mereka letak dalam kepala mereka mencari kebenaran. Mungkin aku rasa yang aku punya ni betul, tapi tak diuji lagi dengan orang. Dengan pendapat orang, tak dites lagi, tak diperdebatkan lagi. Kalau diperdebatkan, mungkin pendapat aku ni salah. Macam tu. Macam kereta lah tuan-tuan semua. Kita duk naik laju seorang, kita rasa kereta kita dah paling laju. Oi, laju betul kereta aku ni. Kan? Buat masuk test kat Lita tuan-tuan semua, rupa-rupanya kereta kita paling tak laju. Jadi sebab itu bila dites macam tu kita tahulah bagaimana kereta kita, keadaan kereta. Itu kereta. Jadi pendapat ulama pun kadang-kadang mereka keluarkan dan mereka rasa betul dah pendapat ni. Tapi untuk uji betul ke tak betul, duk main seorang ni, itulah berlaku munazarah perdebatan. Jadi tiba-tiba rasa yang dia punya betul tukar. So itu dalam syarah Al-Yaqutun Nafis, kitab syarah Yaqutun Nafis. Jadi dia kata apa benda? Dicerita perdebatan di antara Imam Syafi'i dengan Imam Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah tak silap saya. Jadi Imam Syafi'i pada awalnya berpendapat kulit bangkai tidak boleh disamak. Itu pendapat asal Imam Syafi'i. Jadi maknanya kulit bangkai, jumpa kambing, kita lapah kulit tadi. Kulit itu tadi, kalau mengikut pendapat asal Imam Syafi'i, kulit tadi tak boleh digunakan, tak boleh diambil manfaat kerana dia bangkai kesemuanya. Imam Sufyan bin Uyainah pula dia berpendapat kulit itu tadi boleh disamak dan dimanfaatkan untuk dia buat timba ke, dia buat baju kulit ke, kasut kulit ke dan sebagainya. Walaupun dia bangkai, boleh disamak. Kita belajar dalam kitab fiqh kan. Asal Imam Syafi'i macam tu, tak boleh. Bila mereka ni berdua berdebat, bermunazarah, Imam Syafi'i akhirnya merasakan pendapat Sufyan ini betul. Lalu dia ambil pendapat Sufyan ni, jadikan mazhab dia. Sebab tu kita belajar dalam fiqh sekarang, ada bab ad-dibagh. Dibagh tu maksudnya menyamak kulit. Kan? Jadi Imam Syafi'i kata, maksudnya pendapat ini lebih betul. Dia lah ambil pendapat orang lain. Sufyan pula, lepas dia berdebat, dia merasakan pendapat Syafi'i lebih betul. Akhirnya dia menukar pendapat dia, mengatakan kulit binatang tu tidak boleh disamak. Kulit bangkai binatang tadi. Tapi mazhab Sufyan ni dia dah hilang. Dia sudah tidak ada. Jadi kita tak tahu sangat lah. Cuma itulah cerita yang diriwayatkan. Jadi sebab itu tuan-tuan semua, ulama mereka berdebat bukan kerana mereka nak mencari salah orang,
tapi nak mencari kebenaran. Jadi sebab itu kalau dengan orang yang jahil, tuan-tuan tak payah berdebat. Jadi tinggalkan orang. Qalu salama, tinggalkan dia, tak payah. Debat-debat pun dia akan cari juga jalan untuk menang. Kan? Bukan nak cari kebenaran. Dan dia tak ada sistem. Orang jahil berdebat, dia tak ada sistem. Dia tak ada kaedah. Yang penting boleh menang je, tak kira lah. Cah keting ke dan sebagainya, dia tak kira. Wallahu alam, tuan-tuan semua. Itulah lebih kurang amalan kita ini sudah naik ke langit yang keempat dan kelima, dan insyaAllah pada kuliah minggu depan kita akan sambung kepada seterusnya, insyaAllah. Wallahu alam. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita lihat kepada kitab yang kedua, iaitu kitab pedoman solat berjemaah. Okey. Pedoman solat berjemaah, kita sambung kepada muka surat 26. Muka surat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bibarakatihi fid daraini amin. Muka surat 26, baris yang kedua, baris yang ketiga daripada bawah. Muka surat 26, baris yang ketiga daripada bawah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bibarakatihi fid daraini amin. Maka jika mufaraqah yakni berpisah. Mufaraqah bahasa Arab, Melayunya berpisah, yakni niat berpisah. Maka jika mufaraqah yakni niat berpisah, orang-orang berjemaah pada rakaat yang kedua, jawabnya, jawab bagi jika gugurlah fardu kifayahnya, tiada disuruh perang lagi. Okey, itu ayatnya. Saya ulang balik. Maka jika mufaraqah yakni berpisah, orang-orang berjemaah pada rakaat yang kedua, pada rakaat kedua mengikut imam. Pada rakaat kedua mengikut imam. Rakaat kedua mana? Rakaat kedua mengikut imam. Jawabnya, jawab kalau dia mufaraqah pada rakaat kedua mengikut imam, jawabnya apa? Gugurlah fardu kifayahnya. Dah kita gugur fardu kifayah, tiada disuruh perang, yakni tiada disuruh. Maknanya tiada Allah Ta'ala suruh kepada siapa? Kepada pemimpin-pemimpin, ketua-ketua negara Islam untuk perangi orang kampung itu tadi. Jadi tuan-tuan semua, okey, Abang Hisham, saya jawab soalan ni di hujung nanti, hujung kuliah. Baik tuan-tuan semua, dia masalah ni, dia ayat ni ayat tergantung sikit. Dia masalah macam ni. Masalah solat berjemaah, hukum dia fardu kifayah, mengikut yang disebut oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya Minhajul Talibin. Inilah pendapat muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Apa makna fardu kifayah? Maknanya, kalau dalam satu balad, satu kawasan perkampungan, kawasan perkampungan dulu, balad dipanggil kawasan, yang mana dalam kawasan itu satu perkampungan. Dulu kampung kan macam tu, dia kampung, lepas tu kosong jauh, lepas tu kampung lain pula. Jadi sekarang ni kita contohnya macam di bandar-bandar, di Kuala Lumpur dan sebagainya, nak menentukan balad tu susah. Negeri tu, bukan negeri Selangor, negeri Johor dah. Satu perkampungan tu susah, kerana kampung-kampung tu bersambung. Jadi ulama kata mengikut yang diwartakan oleh kerajaan. Jadi kalau kerajaan warta, kira satu kampung. Jadi konsep
Kalau contoh di Kuala Lumpur, Selangor ni dia panggil qaryah. Ni qaryah kampung Sungai Tua. Ni qaryah qaryah sekian. Ada kalau di Kelantan dia panggil mukim. Jadi maknanya dalam satu qaryah mesti kena ada semayam berjemaah. Itu situasi di Selangor. Itu dia panggil qaryah, istilah dia. Kalau Kelantan dia panggil mukim Banggul Naim, mukim Meranti, mukim Padang Tokla ke apa tak tahu, Allah alam, kan. Jadi dia berbeza, istilah tu berbeza dari satu negeri kepada satu negeri. Cuma di Selangor ni, saya duduk di Selangor sekarang, saya sebut situasi Selangor kita panggil qaryah. Qaryah Sungai Tua, kan. Saya duduk. Baik tuan-tuan semua. Jadi dalam satu qaryah ni, sebab dah kan dia ada kawasan perumahan ni bersambung-sambung. Dulu dia panggil balad. Balad ni maknanya satu penempatan. Di dalamnya ada masjid, katakanlah rumah, banyak-banyak rumah. Lepas tu tak ada lah. Kadang-kadang ada kota, kadang-kadang tak ada kota, terpulanglah. Kemudian jauh pada pasir pula, hujung pula kampung. Tu macam tu. Jadi dalam satu balad tu tadi mesti kena ada semayam berjamaah dan hukumnya fardu kifayah. Apa makna fardu kifayah? Allah yarham Ustaz Ismail Kamus buat tarikh yang mudah. Apa dia kata? Orang lain buat, kita tak payah. Itu fardu kifayah. Maksudnya fardu kifayah mesti kena ada sebahagian daripada masyarakat di situ, orang Islam di situ yang buat. Kalau semuanya tak buat, maka dihukumkan sebagai semuanya berdosa. Macam pengurusan jenazah. Mesti kena ada sebahagian uruskan jenazah. Kalau tidak, tak urus semua jenazah tu, dosa semua orang kampung tu. Jadi begitu juga dengan hukum semayam berjamaah, hukumnya adalah fardu kifayah. Baik. Bila dia fardu kifayah, pengarang kita nak sampaikan di sini, kalau fardu kifayah itu maksudnya jemaah itu kalau sembahyang zuhur dia kena berjemaah daripada rakaat pertama sampai rakaat keempat ke, atau sebahagian saja, atau macam mana? Itu isunya. Jadi maknanya wajib berjemaah fardu kifayah. Tapi untuk menghilangkan fardu kifayah tu, jemaah tu mesti dilakukan daripada rakaat nombor 1 sampai ke 4, atau rakaat 1-2 saja ke, atau 1 saja ke macam mana. Jadi dia kata di sini, maka jika mufaraqah orang-orang berjemaah. Jadi semayang berjemaah sama-sama zuhur, katakanlah daripada rakaat pertama semayang Allahu Akbar sama-sama. Lepas tu mufaraqah. Mufaraqah tu bila? Pada rakaat yang kedua. Mana semayang 1 rakaat je berjemaah. Masuk rakaat kedua dah mufaraqah sampailah rakaat keempat. Apa jadi? Gugurlah fardu kifayahnya. Maknanya apa maksud? Fardu kifayahnya wajib berjemaahnya 1 rakaat sahaja. Jadi bila dah gugur fardu kifayah, tiada disuruh perang lagi. Jadi kalau benda fardu kifayah ni tak buat, kerajaan Islam kena pergi perangi. Maknanya kena hantar tentera kat kampung tu. Pasal apa orang kampung ni tak semayang berjemaah? Besar semayang berjemaah ni tuan-tuan semua. Pasal apa kampung ni tak ada semayang berjemaah ni? Sebab tu menjadi kewajipan pemerintah, raja, sultan dan sebagainya melihat setiap mukim, setiap qaryah ini ada semayang berjemaah. Kalau tak ada semayang berjemaah, mereka kena pergi perangi. Istilahnya perang lah. Kita panggil sekarang pergi tangkap dulu ke, pergi panggil siasat. Pasal apa tak nak ni? Tak buat semayang berjemaah di sini ni. Apa ni? Kampung ni ajaran sesat ke apa? Kena semok semua. Tu. Jadi besar kedudukan imam yang dilantik Bilal. Walaupun 2 orang tu je semayang, kan, dalam satu qaryah 2 orang tu je semayang, yang lain sudah tidak berdosa. Kalau tak ada semayang berjemaah, 1 waktu tak ada. Contohlah ini zuhur, dalam qaryah ni tak ada 1 pun semayang berjemaah. Kan, dalam qaryah. Tapi jemaah di rumah tak kira, mesti di tempat terbuka yang kira orang boleh masuk. Tak, saya semayang semua, semayang di rumah. Sebab tu walaupun musim pandemik ini,
Musim apa benda PKP ni kan, tetap juga ada semayang berjemaah, tak ada kata hilang langsung. Tak lah, sekurang-kurangnya ada 2 atau 3 orang untuk menggugurkan fardu kifayah tadi. Dia tak boleh kosong langsung lah. Boleh. Selesai lah. Okey. Selesai. Besar tu. Jadi tuan-tuan yang semayang di rumah ni patutnya bagi duit ke RM10 seorang. Kan untuk imam dengan Tok Bilal. Tolong hilangkan dosa kita ni. Fardu kifayah. Dah orang-orang yang semayang kat masjid tu. Kerana mereka semayang itulah kita tak berdosa. Kalau mereka tak semayang, kita berdosa, mereka pun berdosa juga lah. Kan? Baik, selesai. Dan ketahui olehmu bahawasanya, kita nak masuk bab payah sikit dah ni. Sebab-sebab bagi makmum muwafiq. Sekarang nak bincang makmum muwafiq. Sebab-sebab bagi makmum muwafiq tiada dapat sempurnakan Fatihahnya makmum muwafiq, padahal ia makmum muwafiq tadi sudah dapat masanya masa membaca Fatihah. Nyonya ni masanya masa membaca Fatihah ialah beberapa sebab daripada segala keuzuran yang lagi akan datang ini. Baik, ingat balik kita dah belajar dulu siapakah masbuq, siapakah muwafiq. Masbuq, muwafiq, ataupun muwafiq dulu. Muwafiq, masbuq. Jadi orang yang muwafiq ialah orang yang mendapat masa membaca Fatihah bersama dengan imam. Macam tu. Dia punya tarikh, orang yang mendapat kadar masa membaca Fatihah dengan imam. Maka orang tu dipanggil muwafiq. Orang yang mendapat kadar masa membaca Fatihah bersama dengan imam sebelum imam rukuk. Sebelum imam rukuk, dia sempat baca, dia sempat dapat masa. Dia baca ke tak baca, itu tak kira. Dia dapat kadar masa, tempoh masa. Kadar tu tempoh masa untuk baca Fatihah. Dia sempat tempoh masa tadi sebelum imam rukuk. Maka dia dipanggil muwafiq. Dia baca tak habis ke, dia baca habis ke, dia tak baca ke, itu bab lain. Bila dia dapat tempoh masa tadi, dia dipanggil muwafiq. Kena ingat balik takrif tu. Contoh, saya masuk sampai ke masjid, imam dah tengah semayang. Saya pun takbir, Allahu Akbar. Saya pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imam pun rukuk. Bacaan Fatihah saya ni tidak terlalu lambat dan tidak terlalu cepat. Macam orang ramai-ramai, macam biasa. Mana macam Fatihah saya ni orang kata bacaan normal. Maka dia tak boleh kira bacaan yang tak normal tu, terlalu cepat atau terlambat. Jadi bacaan biasa. Maka bila imam rokok, maksudnya saya tak sempat masa ataupun tempoh untuk baca Fatihah. Bila saya tak sempat kadar masa ataupun tempoh untuk baca Fatihah sebelum imam rokok, maka saya dipanggil bukan muwafiq. Bila bukan muwafiq apa? Masbuq. Okey, bukan muwafiq ialah masbuq. Lawan bagi muwafiq ialah masbuq. Jadi tuan-tuan semua, ambil misal. Saya masuk, imam tengah semayang. Allahu Akbar. Saya duduk gitu ya. Kan? Jadi saya pun terlalai dan sebagainya. Kan? Akhirnya lama duduk diam, terlupa nak baca Fatihah. Kan? Tiba-tiba saya pun teringat, aku ini sembahyang berjemaah ni, kena baca Fatihah ni. Kan? Lalai. Maka bila dia nak baca saja Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, imam rukuk. Adakah dia ini masbuq atau muwafiq? Jadi
Kalaulah tempoh dia diam tu tadi, dan dia baca Bismillahirrahmanirrahim satu ayat tadi, tempoh tu tadi, kalau dia baca Fatihah dah sempat habis Fatihah, maka itu dia dipanggil sebagai orang muafiq. Sebab apa? Sebab dia dapat tempoh masa untuk membaca Fatihah walaupun dia tidak membaca. Yang pentingnya ayat tu tempoh masa membaca Fatihah. Itu kena faham. Yang kedua, kena tuan-tuan ambil perhatian, hukum masbuk dan muafiq ini berlaku pada setiap rakaat. Sama ada rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat. Mungkin rakaat pertama kita masbuk, rakaat kedua muafiq, itu biasa berlaku. Rakaat ketiga pun muafiq, rakaat keempat pun muafiq, itu biasa. Kita pergi rakaat pertama lambat, masbuk, kedua, ketiga, keempat tu okey dah. Mungkin pada rakaat pertama kita muafiq, kita pergi awal. Rakaat kedua kita jadi masbuk. Sebab apa? Sebab imam sudah laju. Imam dah jadi laju, kita jadi masbuk. Imam baca dengan senapas. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita tak sempat kadar masa untuk membaca Fatihah. Sebab apa? Sebab imam terlalu laju. Imam tu laju. Imam macam ni kena buang. Jangan lantik jadi imam yang laju-laju ni, menyusahkan masyarakat. Jadi imam pada rakaat kedua dia laju. Khususnya kalau imam-imam Arab, dia biasa laju pada rakaat yang ketiga keempat. Dia baca senapas je Fatihah. Maka kita tak sempat tu. Pasal dia tak baca surah dah, rakaat ketiga keempat dia. Maka pada waktu itu kita akan jadi masbuk. Rakaat keempat pun sama, dia cepat juga, masbuk. Pertama, kedua muafiq, ketiga, keempat masbuk. Jadi kena ingat, masbuk dan muafiq boleh berlaku pada setiap rakaat. Bukan hanya pada rakaat pertama sebagaimana dipahami oleh sebahagian masyarakat kita lah. Dia faham masbuk muafiq ni berlaku pada rakaat pertama sahaja. Itu tak lah. Silap faham. Jadi keuzuran bagi orang muafiq, maksudnya uzur ni macam mana? Dimaafkan bagi dia. Untuk lambat orang muafiq ni, dia dimaafkan sampai 3 rukun panjang. Macam mana 3 rukun panjang? Contoh sekarang ni dia berdiri, dia tak habis lagi Fatihah. Dia wajib habis Fatihah pasal dia muafiq. Imam pun dah rukun, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Okey, rukun baru turun. Dia tak kira satu rukun yang komplit lagi. Sami Allahu liman hamidah, satu rukun yang komplit. Sebab apa? Sebab ada awal dan akhir. Satu rukun komplit. Okey, dimaafkan lagi. Kemudian sekarang ni i'tidal. I'tidal tidak masuk dalam kiraan. Sebab apa? Sebab i'tidal ni termasuk dalam rukun yang pendek. Tak masuk kira. Kemudian imam tu turun sujud, Allahu Akbar. Imam tu dah baru masuk rukun kedua, tapi tidak komplit, tidak sempurna, kerana baru ada awal rukun yang kedua. Okey? Imam bangkit daripada sujud yang pertama, Allahu Akbar, baru 2 rukun. Komplit lah rukun yang kedua, iaitu sujud. Kemudian duduk antara 2 sujud tidak dikira kerana dia adalah rukun yang pendek. Tak apa lagi, dimaafkan lagi. Dia nak habis Fatihah ni, duduk berdiri lagi ni. Kemudian dia sujud sekali lagi, Allahu Akbar, itu dia panggil rukun yang ketiga. Tapi tak komplit lagi. Tak apa, masih dimaaf lagi. Baru awal saja, tidak ada akhir rukun yang ketiga. Bila imam tu bangkit daripada sujud, Allahu Akbar, dan nak bangun pada rakaat yang seterusnya, maka komplitlah 3 rukun yang panjang. Maka pada waktu itu orang ni, muafiq ni, tidak lagi dimaafkan. Maka dia kena ada 2 pilihan. Sama ada dia niat mufaraqah dan teruskan sembahyang sendiri, ataupun dia batalkan rakaat tu dan dia ikut imam sekarang. Dia ikut imam yang sedang duk buat sekarang ni. Niat dalam hatilah. Dia niat hati, maknanya dia sedang ikut perbuatan imam yang sekarang, yang imam sedang buat sekarang. 2 pilihan. Semua tu insya-Allah akan disebut di belakang nanti. Jadi orang muafiq tadi dimaafkan 3 rukun yang panjang. Ingat formula dia?
orang munafik dimaafkan 3 rukun yang panjang. Jadi akan disebutkan di sini ada lebih kurang berapa masalah? 10 masalah semua, yang mana orang munafik tadi dimaafkan 10 dimaafkan 3 rukun yang panjang. Macam mana? Okey, yang pertama, sebab yang pertama, makmum yang lambat membaca Fatihah kerana lemah kejadiannya, fizikal dia, asli dia lemah, tidak kerana was-was, bukan kerana was-was. Kalau was-was tidak dimaafkan. Maksudnya macam ni, seorang makmum yang jenis tabiat semula jadi dia dijadikan oleh Allah Ta'ala, pergerakan dia ni agak lemah, agak lambat. Okey? Jadi mungkin daripada rekaat pertama tadi dia nak bangkit ke rekaat kedua tu dia lambat. Memang Allah Ta'ala buat asal tubuh badan dia, kejadian dia macam tu. Ataupun dia dah uzur, dia tak sihat, dia lambat bangun. Bila dia bangun berdiri tu tadi, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, tu imam dah rukuk. Kan? Tu imam dah rukuk. Itu. Okey? Lambat kejadiannya. Yang kedua, makmum yang syak sebelum rukuknya dan kemudian daripada rukuk imam, dia tak rukuk lagi, tu imam dah rukuk, dia pun syak. Masalah yang kedua ni, dia duduk berdiri ni, tu imam pun rukuk, tu imam rukuk. Okey? Bila tu imam rukuk, dia belum rukuk lagi, dia syak. Apa yang dia syak? Dia ragu-ragu. 50 tak pasti, syak. Kan? Tak pasti, tak yakin. Apa yang dia syak? Adakah ia sudah baca Fatihah atau belum? Baca ke tak baca ke tak macam tu. Maka tuan-tuan semua, orang yang macam ni, dua macam ni dikira sebagai muafik, maka dia wajib membaca Fatihah secara sempurna. Orang yang pertama tadi, dia lemah kejadian dia naik, tak ada habis. Kemudian imam rukuk, dia wajib habiskan bacaan Fatihah dia. Yang kedua ini pun sama, dia was-was, dia syak, baca ke tak Fatihah. Maka hukum fiqh kata baca ke tak, kira tak baca. Istishabul asli, dia ambil hukum asalnya tak baca, kan? Baca ke tak, tak baca. Sama macam tawaf, 6 ke 7, kira yang ke 7 tu tak buat, kan? Rekaat pun sama, 3 ke 4, kira 3, yang ke 4 tak buat. Macam tu kaedah dia. Maka Fatihah ni baca ke tak, kira tak baca. Maka bila kira tak baca, dia kena baca lah. Jadi orang yang macam ni, bila dia baca Fatihah, baca, dimaafkan. Tu imam tu pergi ke depan sampai 3 rukun tadi. Macam mana 3 rukun? Tadi saya dah sebut macam mana nak kira dia tadi. Sampailah tu imam bangun untuk ke rekaat yang ke seterusnya. Dimaafkan. Kalau tidak, kalau tu imam dah bangun ke rekaat seterusnya pun belum selesai lagi, maka dia diberi 2 pilihan tadi yang saya sebut tadi. Okey? InsyaAllah. Jadi yang ke seterusnya 3, 4, 5 sampai ke 10 tu insya-Allah kita sambung kuliah akan datang lah. Itu dia punya muqaddimah. Kau apa dah? Pukul 10 lebih dah. Sempat tak nak baca kitab yang ketiga ni. Baik, kitab yang ketiga ni kita pergi kepada, kita bacalah sikit tuan-tuan, dah lama tak baca ni. Kitabul Aiman wan Nuzur, muka surat 52. Muka surat 52. Yang Jawi punya, perkataan Al-Aiman itu jamak bagi yamin. Asal maknanya pada lughah, pada bahasa, ialah tangan kanan, kerana kekuatannya sempurna. Kemudian digunakan pada makna sumpah. Ini kita akan belajar bab bersumpah. Kerana orang Arab dari sejak zaman jahiliah lagi, bila bersumpah, tiap-tiap seorang daripadanya mengangkat tangan kanan kawannya untuk menguatkan apa yang dikatanya itu. Jadi dia pegang tangan kanan dia dan dia angkat. Orang tu bersumpah.
Itu asalnya. Yamin tu makna kanan. Tapi lama-lama digunakan untuk bersumpah. Dan maknanya pada istilah fiqh menguatkan, yakni mentahkikkan perkara yang boleh jadi sabit atau tidak. Boleh jadi betul, boleh jadi tidak. Jadi untuk kuatkan benda itu, bersumpah. Sumpah tu dalam bahasa Arab dipanggil yamin. Yamin dalam bahasa Arab. Selain daripada yamin tu maksud tangan kanan, juga dipanggil sebagai sumpah. Jadi yamin tangan kanan, yamin sumpah. Jadi dia punya plural, singularnya yamin ataupun mufrad, pluralnya iaitu jamaknya ialah al-aiman. Aiman. Aiman. Baik, selesai. Jadi rukun sumpah itu 4 perkara. Pertama, orang yang bersumpah disebut halif. Kedua, perkara yang dibuat bersumpah disebut mahlufun bih. Ketiga, benda yang disumpahkan disebut mahlufun alaih. Dan keempat, sirah. Sirah itu lafaz. Sumpah itu mesti ada lafaz. Kalau tak ada keluar di mulut lafaz, tak jadi sumpah. Orang yang bersumpah syaratnya mukallaf, yakni akil baligh. Jadi kalau orang yang tidak berakil, yakni tidak berakal, orang yang gila, sumpahnya tidak dikira. Orang gila tepi jalan, dia kata wallahi wallahi, tak jadi kira. Demi Allah tak jadi kira. Sebab apa? Sebab dia tidak berakal. Baligh, kanak-kanak tak dikira sumpah dia. Walaupun masa kecil dulu kita selalu bersumpah, kan tak? Main kalah. Kalah. Lepas tu kawan kita kata, kau tipu kata dia. Kata kawan dia, tak tipu. Sumpah. Member pun sumpah lah. Demi Allah aku tak tipu. Masa tu kita budak-budak lagi. Adakah sumpah itu dikira? Kan? Kalau tipu kena bayar kafarah sumpah kah? Di sumpah ni ada kafarah dia. Kalau tak betul kena bayar kafarah. Kan? Tak. Kenapa? Kerana sumpah itu dilakukan semasa belum baligh. Jadi tak cukup syarat. Lagi pula dengan kehendaknya sendiri, bukan dipaksa. Ada orang letak pistol kat kepala kita, dia kata kau bersumpah. Tak jadi sumpah tadi. Sumpah itu tidak jadi. Jadi kalau langgar sumpah itu tadi pun, tidak wajib membayar kafarah. Sebab tidak jadi. Jadi syarat sumpah mesti orang yang akil, berakal, orang yang baligh, cukup umur, dan juga tidak dipaksa. Itu syarat. Boleh bertutur, yakni tidak bisu, kecuali yang boleh dipaham isyaratnya. Maknanya isyarat orang yang bisu tu boleh dipakai juga. Dan disebut dengan niat bersumpah. Masa dia sebut tadi memang tujuan dia nak bersumpah. Bukan dengan niat macam orang Arab. Wallahi. Orang Arab kan demi hari-hari. Wallahi. Kan? Wallahi ya habibi. Wallahi ya habibi. Wallahi semua dia. Tapi itu bukan niat bersumpah. Tidaklah dikenakan kafarah. Kelanggar apa semua. Tapi kalau dia dengan niat bersumpah. Dengan niat bersumpah, itu baru jadi baru jadi sumpah. Okey, ada qasad. Jadi berapa syarat dia? Mukallaf, iaitu akil baligh. Yang kedua, dengan kehendak dirinya, tidak ada paksaan. Yang ketiga, boleh bertutur ataupun kalau bisu, isyaratnya boleh dipaham. Kan? Dan yang keempatnya ialah syaratnya dengan ada qasad, dengan ada niat untuk bersumpah. Tapi alhamdulillah kita masyarakat Melayu ni kita jarang. Tapi kalau orang Arab tu dia sebut biasa je wallahi kan. Kita nak sebut wallahi takut kan. Tengok cerita Tiga Abdul kan. Tiga Abdul pula Madu Tiga. Madu Tiga. Bila dia orang balik, bila Ramli balik, kaki dia tempang kan. Lepas tu dia kata dia dah ceraikan apa benda bini muda dia kan. Jadi apa benda bini tu orang tak percaya. Kata Ramli, abang sanggup bersumpah demi tak berani kata. Bersumpah abang tak berani bang. Bersumpah abang tak berani pah kata dia. Tapi kalau pas suruh abang telan bara api, abang sanggup. Tu.
Hafal tu cerita madu 3 tu. Kan. Jadi tuan-tuan semua, mana orang Melayu kita ni takut. Nak sebut sumpah ni takut. Jadi jarang dengar lah. Jarang dengar. Baik. Yang kedua, perkara yang dibuat bersumpah itu hendaklah menggunakan satu nama daripada nama Allah. Umpamanya wallahi, itu demi Allah. Atau sifat daripada sifat-sifatnya yang khas baginya, seperti wa khaliqil khalqi, iaitu demi Tuhan yang menciptakan makhluk, wa rabbil alamin, demi Tuhan sekalian alam dan lain. Maka tidaklah jadi sumpah dengan makhluk Allah, umpamanya Nabi, demi Nabi, tak jadi. Ataupun malaikat, demi malaikat, tak jadi. Sumpah tak jadi macam tu. Atau lain-lain makhluk, seperti wan nabi, demi Nabi, wal malaikati, demi malaikat sekalipun, dengan niat bersumpah. Malahan yang demikian itu makruh. Makruh bersumpah menggunakan nama selain daripada nama Allah. Demi mak aku, tak boleh. Tak ada disumpah, bahkan makruh. Hanya boleh menggunakan nama Allahu Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, perkara atau benda yang disumpahkan syaratnya bukan daripada perkara yang wajib, bahkan daripada benda yang boleh dilakukan, seperti wallahi, saya hendak masuk ke kedai ini, demi Allah saya nak masuk ke kedai ini. Jadi dia kena masuk lah. Kalau dia tak masuk, dia kena bayar kafarah. Dan bukan daripada benda atau perkara yang mustahil, seperti wallahi, saya hendak bunuh si mati ini. Atau wallahi, saya hendak naik ke langit. Bila seorang bersumpah semacam itu, lazimlah atasnya kafarah serta merta. Kena bayar kafarah. Kenapa? Kerana benda itu mustahil. Mustahil adat. Jadi dia bawa contoh ke bawah ni, dia kata demi Allah naik ke langit tu mustahil pada adat, itu pada waktu dulu, pada waktu kitab-kitab dulu tulis. Tapi sekarang ni dah tak mustahil, pasal orang boleh naik ke langit. Jadi benda itu tak termasuk dalam sinilah. Tetapi kalau kita bersumpah dengan benda mustahil, terus kena bayar kafarah. Kan? Sebab apa bersumpah dengan benda mustahil itu terus kena bayar kafarah? Sebab benda mustahil itu tak boleh nak buat. Tak ada kebarangkalian berlaku langgar sumpah atau tak. Sebab benda memang tak boleh nak buat. Habis itu benda tak boleh nak buat, kenapa kena bayar sumpah? Kerana kita telah menggunakan nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi menggunakan nama Allah, benda ini besar. Tuan-tuan guna nama manusia pun salah dah. Tuan-tuan kan guna nama orang besar-besar. Siapa suruh mari sini ni? Ustaz suruh mari. Padahal ustaz je pun bukan besar pun. Kita guna nama. Okey, tak apa kalau ustaz suruh mari. Okey. Mari masuk. Kita guna. Bila orang tu telefon ke ustaz, ustaz, betul ke ustaz suruh orang ni mari? Tak ada apa. Dia kata ustaz suruh mari. Apa perasaan ustaz tadi? Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bila kita guna nama dia, kan, untuk sesuatu benda, kita guna nama dia, wallahi, demi Allah, tiba-tiba benda itu memang tak boleh nak berlaku, terus kita kena bayar kafarah. InsyaAllah kafarahnya kita akan sambung pada kuliah akan datang. Jadi kita lihat dululah soalan yang ada. Mana soalan ni? Okey, Abah Hisham, macam mana? Saya sudah solat sendirian. Setelah selesai ada solat jemaah baru nak mula. Boleh saya sertai untuk dapat pahala berjemaah? Okey, boleh dan sunat. Semayang tu tadi dipanggil semayang i'adah, semayang ulang. Ada banyak syarat dia, nanti insyaAllah akan disebut. Dah disebut dalam kitab tu, tak apalah, nanti kuliah akan datang saya ulang balik insyaAllah. Tapi secara asalnya syarat apa benda semayang tu boleh. Semayang tu boleh dilakukan kali kedua dengan berjemaah. Kalau tak berjemaah tak boleh.
Mesti sembahyang yang kita nak buat kali kedua itu adalah sembahyang berjamaah. Jadi boleh untuk mendapatkan pahala berjamaah. Sembahyang tu nama dia sembahyang i'adah. Sembahyang i'adah. I'adah bahasa Arab, Melayunya ulang balik. Berapa kali boleh ulang? Mengikut pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i, boleh ulang sekali saja. Maksudnya kita ulang sekali, lepas tu ada jemaah lain, kita nak ulang lagi boleh tak? Tak boleh dah. Itu pendapat muktamad. Di Perak dipanggil mukim, sama macam Kelantan. Waktu solat Jumaat kita masbuk pada rakaat kedua. Adakah kita kena sambung 2 rakaat atau 4 rakaat, Ustaz? Okey, tu Haji Alim. Kita kalau kita masbuk 1 rakaat, jadi kena faham, 1 rakaat tu maksudnya kita masuk dan sampai kita masuk takbir Allahu Akbar sebelum daripada imam rukuk pada rakaat yang kedua. Kita sampai-sampai tu imam duduk rakaat kedua dah. Kita sampai lambat. Kita pun takbir Allahu Akbar. Bila kita takbir Allahu Akbar, baru tu imam rukuk, kita pun rukuk. Maknanya kita sempat rukuk bersama dengan imam pada rakaat yang kedua. Maka yang masalah macam ni, kita macam ni kita dapat 1 rakaat bersama dengan imam. Bila kita dapat 1 rakaat bersama dengan imam, maka kita dapat Jumaat. Tu formula dia. Dapat 1 rakaat je dengan imam, dapat Jumaat. Bila kita dapat Jumaat, mana kita sembahyang Jumaat lah. Habis tu imam bagi salam, sambung 1 saja. Berbeza kalau kita tak dapat langsung rakaat dengan tu imam. Kita sampai-sampai tu imam dah bangkit daripada rukuk. Kita sampai-sampai tu imam dah bangun daripada rukuk. Kan? Tu imam dah bangun daripada rukuk. Rukuk tadi, rukuk yang kedua tadi dah bangun. Sami Allahu liman hamidah. Kita pun takbir Allahu Akbar, kita baru masuk sembahyang. Apabila kita masuk sembahyang tadi, bermakna kita tak dapat apa-apa rakaat, tak dapat langsung rakaat dengan imam. 1 pun tak dapat. Kan kita faham dah tu, tak dapat rukuk, tak dapat rakaat lah. Rakaat pertama dah lepas, rakaat kedua pun kita masuk selepas rukuk bersama dengan imam, tak dapat rakaat. Bila kita tak dapat rakaat dengan tu imam, maka kita tak dapat Jumaat. Nak dapat Jumaat mesti kena dapat 1 rakaat dengan tu imam. Itu formula dia. Tak dapat rakaat, 1 rakaat dengan tu imam, tak dapatlah Jumaat. Bila tak dapat Jumaat, tu imam bagi salam, kita tak bolehlah sambung 2 rakaat sebab kita tak dapat Jumaat. Habis tu kita dapat apa je? Kita dapat Zuhur. Bila dapat Zuhur nak buat macam mana? Sambung bangun, sambung 4. Habis tu nak niat tadi, niat apa? Allah, niat sembahyang Jumaat. Walaupun kita masuk tu imam dah bangkit daripada rukuk kedua dah. Allah, tu imam bangun rukuk kedua dah. Kita buat macam mana? Allahu Akbar, saja aku sembahyang fardu Jumaat 2 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Niat Jumaat, walaupun kita tahu dah kita akan tambah 4, tapi niatnya Jumaat. Itulah Allah ya rahim Ustaz Ismail kamu kata pun dah. Dibuat tapi tidak diniat tapi tidak dibuat, dibuat tapi tidak diniat. Maksudnya apa? Niat tapi tak buat. Maksudnya benda tu kita niat tapi niat Jumaat tapi tak buat Jumaat. Dibuat zuhur tapi tidak diniatkan. Mana dibuat zuhur tapi tidak diniatkan Jumaat. Tidak diniatkan zuhur. Niat Jumaat tapi buat zuhur. Tuan-tuan faham jelas insya-Allah. Tuan Jalim maknanya kita nak tambah lagi 1 atau 4. Jadi 2 dak lah. Tambah tu sama ada 1 atau 4. Tambah 1 bila kita dapat 1 rakaat dengan imam. Tambah 1 saja. Kalau tak dapat langsung rakaat dengan imam, tambah 4 jadi zuhur. Okey? Jelas. Kak Siti Azlina, mohon konsis narai rukun yang panjang Ustaz. Dalam semayang, rukun perbuatan ni qiyam, berdiri, rukuk, sujud, duduk, qiyam, berdiri, rukuk, iktidal, sujud, duduk antara 2 sujud dan tertib. Tertib tak masuklah pasal kita tak buat. Ada 5 semua kan? Dan satu lagi, duduk tahiyat akhir 6.
Semua rukun-rukun tu panjang belaka, hak pendeknya dua je. Apa hak pendek sudah? Kan? Apa hak pendek? Iktidal dengan duduk antara dua sujud. Apa yang pendek? Iktidal dan duduk antara dua sujud. Yang lain panjang belaka. Itu je lah. Itu saja rukun pendek. Salam Ustaz, tadi disebutkan dapat satu rakaat bersama imam dikira sudah terangkat fardu kifayah jika makmum memfaraqah pada rakaat pertama kerana imam salah pada Al-Fatihah. Terangkat fardu kifayah? Tak terangkat lah, pasal tak ada sembahyang berjemaah di kampung tu. Kan? Imam tu tak boleh lah orang yang tak betul. Kan? Syarat imam tu mestilah bacaannya betul. Fatihah tu betul. Itu syarat dalam bab jemaah. Jadi orang yang ummi tidak boleh menjadi imam. Ummi, kita dah belajar sebelum pada ni, dan kita ni ummi. Apa makna ummi? Orang yang tidak betul membaca Fatihah. Jadi dia tak boleh lah jadi imam, cari orang lain lah jadi imam. Sebab itu antara kewajipan pemerintah ialah melantik imam yang betul-betul memenuhi ciri. Sama ada ciri yang wajib, lebih ciri-ciri yang wajib itu lebih-lebih lagi lah, maupun ciri-ciri yang sunat. Kena cari jugalah imam yang sunat. Sunat apa? Imam yang faqih, kan, yang paling faham bab agama. Kemudian yang wara', kan, kemudian imam yang disukai orang, imam yang soleh, tak ada orang yang benci. Kalau dalam masyarakat sekarang kan, imam yang tak isap rokok. Sebab orang sekarang tak suka imam yang isap rokok. Walaupun dulu tak apa, kan? Dulu biasa, dulu isap rokok ni. Menteri-menteri pun dalam, tu tengok gambar-gambar lama-lama kan, menteri-menteri dalam mesyuarat kabinet pun rokok duk gitu kan. Tapi sekarang memang orang tak suka rokok, kan? Jadi kalau imam isap rokok, itu pun menjadi satu benda yang tak itulah. Nazrin, solat fardu berjemaah di masjid qaryah menggugurkan fardu kifayah satu qaryah tu kan. Jika ada surau dalam qaryah itu tak mendirikan solat fardu berjemaah, masjid qaryah tadi dah dikira melepaskan hukum fardu kifayah kan. Ya. Jadi maknanya dikira qaryah lah kalau sistem di Malaysia ni lah. Qaryah. Tapi asal dalam kitabnya sebut balad tadi tu, makna perkampungan tadi tu. Dia maknanya perkampungan yang sederhana lah. Kalau besar sangat tak boleh juga. Makna Korea ni kita kira, biasa Korea dalam Selangor ni makna tak terlalu besar lah. Kalau dia terlalu besar, dia mesti kena ada 2-3 jemaah dalam satu kampung, dalam satu Korea. Jadi kalau Korea yang dibuat oleh JAI ni, seingat saya lah, kalau Korea Sungai Tua ni tak besar mana lah. Mana satu jemaah tu dah memadai. Tu. Tapi kalau kitab kata kalau Korea tu besar sangat pula, tak memadai satu, kena buat 2-3. Sehingga zahir syiar. Tu. Tapi mana kalau dengan keadaan Korea yang biasa yang ada di Selangor ni lah, mana kalau dah buat dalam masjid Korea tadi, mana suara-suara lain tak buat pun tak berdosa lah. Sebab dulu-dulu di taman saya ni pun tak ada, Zuhur Asar tak ada semayang jemaah. Sebelum kami buat tahfiz. Sebab orang pergi kerja semua siang hari. Yang adanya subuh, maghrib dan isyak. Jadi ada juga orang yang menimbulkan, ni dalam satu taman tak ada jemaah, tak berdosa ke? Yalah, mana kita berada di bawah Korea. Jadi Korea kita tu dah ada sembahyang jemaah di masjid Korea tu. Itu dah menggugurkan fardu kifayah tadi, tak berdosa lah. Tapi sekarang alhamdulillah di surau saya ni, sejak kita buat tahfiz daripada 2012, alhamdulillah setiap waktu ada semayang. Dan sekarang walaupun tahfiz cuti pun dah terbiasa ada semayang. Jadi ada semayang berjemaah, walaupun siang hari pun.
Hasrul Harun, maaf Ustaz, kadar masa Fatihah dalam solat berjemaah, adakah dikira sebaik imam selesai Fatihah dan start baca surah? Tidak. Kadar Fatihah tu dikira daripada waktu kita masuk. Kalau tu imam tu jenis buat nanya, kita akan jumpa nanti dalam masalah nombor berapa tak tahu nanti. Nanti ada, dia akan 10 semua tak jumpa. Contoh tu imam tu Allahu Akbar, dia baca kuat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Kita pun tunggu Tunggu dia habis baca Fatihah untuk baca Fatihah, kerana nak tunggu nak dapat pahala sunat. Nanti nak dapat pahala sunat lepas tu imam habis baca Fatihah, kita pun tunggu tu imam habis baca Fatihah, barulah kita nak baca Fatihah. Cadangnya gitulah. Tapi tu imam ni dia buat dajal dekat kita. Habis waladdallin, amin, dia tak baca surah. Surah tu sunat. Dia tak baca surah rakaat pertama tu. Allahu Akbar, kita tak baca lagi surah Fatihah. Adakah kita masbuk? Ya, masbuk. Adakah kita muafiq? Ya, muafiq. Sebab apa? Sebab kita masuk daripada awal lagi dengan tu imam Allahu Akbar. Kalau kita baca Fatihah di situ sempat, tapi kita nak tunggu waktu sunat. Tiba-tiba tu imam tu tak buat benda sunat, maka kita diberi keuzuran untuk baca Fatihah walaupun tu imam dah pergi jauh sampai 3 rukun yang panjang tadi. InsyaAllah kita akan jumpa dalam permasalahan nombor 2, 3, 4, 5 nanti. Ada benda tu disebutkan. Ni dia panggil tu imam buat naya ke makmum. Jadi waktu dikira kadar masa Fatihah tu bukan waktu selepas daripada tu imam baca surah Fatihah, dah. Waktu kita masuk. Takrif dia iaitu kita sempat mendapat masa membaca Fatihah sebelum imam rukuk. Dikira tu daripada mana? Dikira pada kita takbiratul ihram. Allahu Akbar. Lepas tu kira. InsyaAllah. Okey, insyaAllah tak ada dah soalan. Sekian dahulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi keberkatan kepada kita semua. Dan Allah Ta'ala memudahkan segala urusan kita dan disembuhkan segala penyakit kita. Tuan-tuan semua doalah kesihatan saya ni. Kadang-kadang ada hari-hari tak sihat, tapi kena kuatkan semangat juga. Jadi kesan-kesan sakit tu ada kadang-kadang dia datang, lemah-lemah badan dan sebagainya lah. Jadi tuan-tuan doalah untuk saya dan kita semualah, doa untuk kita semua. Semoga Allah Ta'ala berikan kesembuhan yang sempurna, kesihatan yang tidak ada lagi sakit selepasnya kepada kita semua, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala' wa darakis syaqa' wa su'il qada'i wa syamatatil a'da'. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wal fashal wa na'udzubika min ghalabati ad-dain wa qahri rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.